Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman. Kali ini kita membincangkan tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah lazim, iaitu surah Al-Alaq, iaitu surah yang ke-96. Sebelum ini kita telah menjelaskan tentang ayat pertama sampai ayat 11, ayat 10. Hari ini kita akan menyambung ayat 11 hingga ayat 19. Untuk tidak membuang masa, kita perhatikan iaitu tentang hukum-hukum yang terdapat di setiap suku kata ayat-ayat tersebut, dan dalam kalimah, antara kalimah dengan kalimah, antara ayat dengan ayat, insya-Allah. Baik, kita teruskan, tumpukan perhatian. Kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita mula dengan iaitu apa dia? Iaitu kalimah ara'aita. Baik. Perhatikan di sini. 1, 2, 3, 4. Suku kata yang ketiga tu dibaca dengan lin sebab ya itu sebelumnya hamzah itu baris di atas. Ara'ai. Okey. Lepas tu kita jumpa in. Baik. In iaitu nun sukun bertemu dengan huruf kaf, huruf ifa. Huruf kaf adalah huruf ifa. Jadi kita baca dengan ifa hakiki dua harakat. In kana, ka pula dibaca dengan mat asli sebab selepas kaf baris di atas ada huruf alif. Okey. Lepas tu kita jumpa kalimah ala. Ada dua suku kata. Yang ni betul lah bunyinya a, tetapi la itu kita perhatikan apakah kalimah berikutnya, iaitu alif lam kamariyah. Maka kita kena gabungkan lam itu dengan lam yang mati. Dan dibaca dengan izhar kamari. Bunyinya apa? Lal. Lam dengan lam, di situ saja. Lam lepas, apa? Letak kita punya ujung lidah pada marah selan, lepas letak balik. Bunyinya lal. Huda. Baik, di sini kita baca. Kita wakaf, kita sukunkan huruf ya ini. Tak payah ingat baris dia, terus baca dua harakat dengan mat asli. Jadi kita baca ayat yang ke-11. Ara'aita in kana 'alal huda. Okey, ada tanda gelombang itu bila kita wasal saja. Sebab apa? Sebab alif bertemu dengan hamzah. Maka kita baca dia kalau wasal apa dia? Ingat, mad jaiz munfasil, sebab dia alif ni bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Mad jaiz munfasil, tapi tak tulis sebab kita baru belajar, kita letak sini wakaf di situ. Sebab nafas kita tak panjang. Orang baru belajar ni nafas tak panjang. Pertama, kita nak menentukan satu-satu suku kata itu. Okey, baik, kita pergi pada iaitu ayat yang ke-12. Bermula dengan au. Baik, au di sini waw mati ataupun waw sebelumnya hamzah baris di atas. Baca dengan lin. Au, jangan panjang. Au saja sebut. Gabungan hamzah dengan waw itu. Au daripada pangkal halkum ni. Pergi kepada huruf bibir moncong. Au. Au bunyi dari sini, bunyi au amaro. Okey, hamzah mim baris atas, ra baris atas tebal, bunyinya ra amaro. Kemudian baru kita jumpa kalimah bittaqwa. Baik, ba itu bertemu dengan alif lam syamsiah, huruf ta bertasydid, huruf lam pun tak ada tanda mati. Di sini ada tanda mati, dia alif lam kamariyah. Alif lam syamsiah dia tak ada tanda mati. Dia sukun saja macam tu. Jadi kita gabungkan ba itu dengan ta yang bertasydid, bukan pada lam. Sebab lam tak ada tanda mati, tak boleh gabung dengan dia. Gabung dengan huruf syamsiah itu. Bit, terus daripada bibir kepada huruf mahraj ta. Bit, kemudian ta gabung dengan qaf, huruf qalqalah, taqwa. Baik. Kita baca tak itu dengan qalqalah sugra, di sini idgham syamsi kan dia tadi. Kemudian sukunkan huruf ya itu jadi bacanya wa, dua harakat dengan mat asli. Kita baca au amara bit taqwa. Ada nampak? Qalqalah itu perlahan saja. Baik, kita pergi kepada kalimah yang ayat yang ke-13. Bermula dengan ara'ai juga sama. Jadi ai itu lin. Ara'aita, sini ara'aita tak payah saya jelaskan lagi, iaitu perhatikan tadi penjelasan pertama. Kalau tak, reversekan kita punya video tu. Perhatikan apa saya terangkan. Ara'aita, saya bunyikan bacaan saja.
In, baik. Perhatikan itu nun sukun bertemu dengan huruf kaf di sana. Itu huruf ifa, maka kita baca dengan ifa hakiki. In itu. Jangan baca in dengan baca izhar, jangan baca wajib gunnah, tak boleh. Baca antara antara izhar dengan idgham. Jadi in kadzaba kaf bergabung dengan zal itu kad bunyinya. Jelikan ujung lidah. Kad bunyi. Baru bunyi za, ba. Okey. Lepas tu kita jumpa kalimah wa tawalla. Baik, wa ta. Waw gabungkan dengan lam yang bertahzik bunyi wal. Wa tawalla. Alif sebelumnya baris di atas baca dengan mad asli. Kita wakaf situ. Sukunkan huruf ya itu. Okey. Kalau nak panjang baca sama juga, iaitu mad jaiz munfasil kalau kita sambung. Wa tawalla alam, baru sambung alam. Tapi tak boleh berhenti. Baru guna hukum mad jaiz. Supaya juga di sini tadi. Supaya juga di sini. Kena terus sambung dengan kalimah berikutnya. Okey, selesai. Jadi kita baca Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Okey, selesai. Kita pergi kepada ayat yang ke-14. Alam ya'lam, alam dulu. Hamzah baris atas a, lam baris atas la, mati bertemu dengan mim pula. Lam daripada mahras la, lam itu pergi ke mahras mim, terus tutup bibir. Lam, jadi alam ya'lam sama juga. Ya gabungan ain bunyi ya, kemudian lam bertemu dengan mim sukun. Lam, tetapi dia tak boleh baca lam kerana dia bertemu dengan huruf ba. Mim sukun ataupun mim mati bertemu dengan huruf ba dibaca dengan ifa syafawi dengan dengung dua harakat. Macam mana bunyinya? Lam, lama, lam tahan bibir itu tertutup, tapi dia ada jarak antara selembar seperti sehelai kertas saja antara bibir atas dengan bibir bawah. Maka bunyilah berdengungnya, lama jadi dengung. Alam ya'lam bi anna. An di sini kita baca dengan wajib guna sebab nun bertasydid. Hamzah dengan nun. Lepas tu nun baris atas bertemu dengan lam jalallah, iaitu alif lam syamsiah. Idgham syamsi kan nun baris atas dengan lam jalallah dibaca dengan tebal. Bi anna Allah nallaha. Baru pergi ya ra itu ada alif situ, baca dengan mad asli dua harakat. Jadi kita baca alam ya'lam bi anna Allah yara. Okey, selesai bacaan kita. Ayat yang ke-14. Baik. Lepas tu kita pergi kepada ayat yang ke-15. Kalla, bermula dengan kalla, kaf gabungan lam, lam bertemu dengan alif, sebelum tu lam baris di atas, baca dengan mad asli. 1, 2. Kalla, kalla la'in. Baik. Kalla la. La ni satu je. Hamzah bertemu dengan nun sukun dibaca dengan apa dia bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah. Terus masuk. Kalla la il lam. Terus hamzah dengan lam itu diidghamkan. Idgham syamsi kan. Di idgham bila gunnah kan dia. Kemudian mim mati baca dengan iza syafawi lah. Bunyi lam. Jadi kalla la illam yang tahi, nun sukun bertemu dengan ta, baca dengan ifa hakiki. Huruf ta adalah huruf ifa. Yang tahi, hi, sini pangkal hakum. Okey. La nasfa'am, la dengan nas, nun bertemu dengan sin, nas bunyi. Dengan hamas bunyi angin. La nasfa, tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini tanwin sebenarnya. Bila ada mim baris satu, dia gabungkan, dia buang satu baris tu, dia bubuhnya mim, menunjukkan tanwin bertemu dengan huruf ba. Dibaca dengan iqlab, I-Q-L. Iqlab dengan dengung dua harakat. Tengok, saya baca. La nasfa'am. Lama saya bunyi itu nak tunjukkan. Bibir rapat dan berdengung dekat pangkal batang hidung kita. La nasfa'am bin nasiyah. Si satu aja. Siyah bunyi. Bin nasiyah. Okey. Di sini ada nun bertasydid.
kita baca dengan wajibul gunnah. Lepas tu nun tu baris atas bertemu dengan alif, baca dengan mad asli. Jadi ada beberapa perkara di sini. Daripada ba itu idgham syamsi dengan alif lam syamsiah. Kemudian dibaca dengan dengung wajibul gunnah. Kemudian dibaca dengan mad asli na itu. Kemudian baru kita sebut si baris bawah sad itu tebal sikit bunyinya walaupun di baris bawah si sad itu istilah kan. Kemudian ya digabungkan dengan ta marbutah. Apabila ta marbutah kita wakafkan dia maka dia jadi ha damir. Bacaannya ya dengan ha. Ya bunyi di sini ha. Daripada ya lidah kita, tengah lidah kita, perut lidah kita, ya pergi kepada belakang pangkal halkum. Okey, selesai. Kita baca. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Okey, itu cara membacanya. Saya baca dengan perlahan, speed yang perlahan. Iaitu dengan kelajuan yang perlahan. Nama kelajuan. Iaitu berapa laju. Perlahan baca. Bukan perlahan volume. Membacanya perlahan. Baik, kita pergi ayat yang ke-16. Iaitu nasiyatin, na dua harakat, nun bertemu dengan alif mad asli, sad baris bawah si, ya, tanwin bertemu dengan kaf baca dengan ikhfa hakiki sebab tanwin tu nampak dia tidak selari, ada yang dulu kemudian maknanya, kemudian jumpa dengan kaf. Okey, jadi bacanya ikhfa hakiki, bunyinya nasiyatin ka. Baik, ka dibaca dengan mad asli sebab ada alif kecil. Kemudian zal baris bawah zi, batin. Okey. Sini tidak ada apa-apa pun, zahirkan saya mahras zal baris bawah zi, jelikan lidah kita. Keluar lidah, hujung lidah kita keluar. Supaya gigi kacip tu berada di belakang hujung lidah kita. Keluar huruf zal ini. Kazi. Kemudian batin. Baik. Sini tanwin, ini selari. Lain dengan yang ini. Ini ada dulu, ada kemudian. Ini sama-sama dia duduk. Maknanya dia baca dengan izar. Izar apa? Kan dia bertemu dengan huruf halqum, huruf kha dekat mana? Kha. Ini. Ujung halqum kita di bawah dagu tu. Dengan istilah. Kha. Kazibatin khati'ah. Baik, hamzah dengan ha, ta marbutah itu juga kita sukunkan jadi ha damir. Jadi bunyinya daripada sini. Bunyi. Janganlah tekan kuat sangat. Asalkan dia berbunyi daripada hamzah itu. Bunyinya. Kha tu istilah kan. Khati'ah. Okey, selesai kita baca. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Selesai ayat yang ke-16. Kita pergi kepada ayat yang ke-17, saya duduk. Sebab dia rendah. Baik, perhatikan. Baik, pergi kepada kalimah yang pertama. Baik. Di sini ada garisan dulu. Saya jelaskan tentang garisan. Nampak ada garisan. Ini dalam Al-Quran apabila ada garisan di bawah huruf kalimah atau 2-3 kalimah dia buat barisan panjang gitu ke ataupun pendek dalam satu kalimah ini, menunjukkan dia berjumpa dengan ayat sajadah. Ayat sajadah yang ke berapa? Ayat yang ke-19. Perhatikan di sini. Selepas ada ni mesti ada gambar ni. Gambar kubah, macam kubah. Macam masjid, lambang masjid. Nampak tak? Iaitu ada kubah di atasnya. Gitu. Menunjukkan kita kena buat sujud tilawah seperti yang saya jelaskan tadi. Bila kita baca Al-Quran, nampak aja ayat sejadah sini, ayat sejadah, ayat yang ke-19 itu, bila lepas habis baca, kita pun buat sujud sejarah dan baca dengan ayat yang tadi, yang diberikan, hadis yang diberikan tadi. Iaitu sajadah wajhiya lillazi khalaqahu. Jadi terus sampai habis. Kalau tak boleh, kena baca apa? Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Cukup. Betul. Maknanya kalau kita belum hafal. Okey. Tetapi cuba menghafalnya sehinggalah kita boleh hafal, baru kita baca yang sepatutnya kita baca dalam semasa kita sujud sajadah itu. Sujud, sujud ke bawah. Kalau tak boleh, kalau kita memang dalam keinderaan, tengah memandu dalam kereta api, nak sujud sajadah, dengar orang baca ataupun sendiri baca, bertemu dengan ayat sajadah ini, maka kita tak perlulah nak sujud sajadah di dalam tempat-tempat yang tak tentu. Nak tentukan bersih juga tempat kita sujud tu. Jadi kita
bacalah tasbih, tahmid dan takbir. Okey, selesai. Kita baca dah selesai tadi, kita pergi di sini. Pendek saja, ayat 17. Fal, fa dengan lam, ya dengan dal, ya ada. Iaitu dal huruf qalqalah, baca dengan qalqalah segera. Falyad'u, falyad'u. Nampak Jadi qalqalah itu lantunannya perlahan bila kita bersambung dengan ain baris depan do'u. Kemudian baru kita jumpa nadiyah, nun baris atas bertemu dengan alif, baca dengan mat asli. Di ya pun kita gabungkan dengan ha itu kita sukunkan, bunyinya ya. Dia, nadiyah. Ada juga orang buat nama Nadia. Nama dia Nadia, ada bubuh. Nadia. Baik. Selepas itu kita jumpa apa? Kalimah berikutnya, dua kalimah aja. Sanada'u. Baik, nun dan dal ini ada qalqalah sughra juga. Dal huruf qalqalah. Sa, nada, baik. Ain itu baris depan bertemu dengan alif lam samsah, maka kita idgham samsikan ain baris depan itu dengan huruf zai. Zai kat mana? Sini, zai. Betul-betul perantaran antara tengah gigi kacip dengan lidah, ujung lidah itu. Sanada'uz, ada nampak bunyi uz, betul, z itu saya panjangkan saja nak bunyikan dia lebih kurang macam tu, tapi bukan mesti kita kuat macam sebab tu. Sanad zabaniyah, ba mak asli, nun baris bawah, kemudian ta mabutah itu kita sukunkan jadi ha dhamir, niyah bunyinya. Jadi bacaannya sanad'u zabaniyah. Kemudian yang terakhir ayat ke-19, kalla, baik, la tu lam alif baca dengan mat asli. La juga dua-dua ni pun mat asli. Kalla la tuti', ta dengan ain, ti' bunyi hu. Was, waw dengan sin digabungkan, was bunyi jud, qalqalah sughra bersambung dengan kalimah berikutnya. Waqat pun qalqalah sughra juga, qaf ini, sini dal, sini qaf, kemudian baru tarib. Okey. Barulah kita guna qalqalah kubra sebab dia berakhir. Waqat tarib. Okey, kuat bunyi ba, begitu Baik. Kenapa ba ni tak ada baris? Itu mesti ditanya. Kenapa tak ada baris? Cuba perhati, apakah surah berikutnya? Bermula dengan bismillah, iaitu dia bertemu dengan huruf ba juga. Ba sukun bertemu dengan huruf ba, kita terus baca wa qatari bismillah. Jadi ba ni tak baca terus pada ba tu. Itu sebab dia tidak bubuh tanda baris ba itu. Sebab ba itu tidak akan dibaca apabila kita terus wasal dengan surah yang berikutnya. Itu saja. Dengan itu kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Sesudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi surah lazim yang berikutnya, insya-Allah.